So guys, selamat datang ke SRTV. Jadi itu adalah perlawanan pembukaan untuk Sabah FC di saingan Piala Malaysia menentang Melaka di Stadium Hang Jebat. Itu adalah perlawanan away untuk Sabah FC dan ianya berakhir dengan keputusan 2-2 guys. So sebelum aku pergi jauh untuk memberi ulasan mengenai perlawanan ni, so just as a disclaimer lah, aku sudah macam tidak meletakkan sesuatu aras yang tinggi lah untuk persembahan Sabah FC. Dan aku cuma berdasarkan kekuatan kita dengan apa yang kita miliki. Lebih kurang macam tu. So maksudnya lebih kurang aku redha lah dengan dengan corak persembahan Sabah FC tu. Okay guys, untuk perlawanan ni again kita berjaya jugalah mengikat Melaka mereka 2-2 walaupun ketinggalan 2-1. Hasil gol penyamaan yang dilakukan oleh Ferguson, satu tap in yang telah dilakukan oleh beliau dan hasil daripada Adi Muyajic. Dan pada Mulanjo kita ditinggalkan sekali lagi 2-1, kita ditinggalkan lah, tapi sekali lagi Adi Muyajic menunjukkan yang beliau ni memang dialah, memang layak lah. Dia ni menerima selaku penjaring gol terbanyak di liga terdahulu beliau dan ianya dibuktikan sekali lagi di saingan bola sepak tempatan kita ni. Seperti mana dikatakan oleh pengulas perlawanan, memang pengulas tu akuilah Adi Muyajic ni cukup bagus, cuma agak lambat lah untuk beliau berada di pentas antara penjaring terbanyak di saingan bola sepak tempatan kita ni. Tapi walau macam mana pun rather late than never lah, lebih kurang macam tu. Pasal dia memang banyak membantu kita lah untuk bilang orang memecah atau menerobos gawang pasukan lawan dan membantu kemenangan juga untuk Sabah FC. So separuh masa pertama tu memang agak macam yang seimbang perlawanan ni. Although kita lawan Melaka sebenarnya guys, sepatutnya kita tidak memberikan perlawanan yang seimbang. Sepatutnya perlawanan ni milik kita sebenarnya. Tapi again, seperti aku katakan di awal video tadi, disclaimer aku tu, bagi aku ia cukup adil lah untuk kedua-dua pasukan dengan persembahan yang mereka berikan. Walau macam mana pun kita hampir pulang dengan beban pada perlawanan ni. Aku tidak akan mengatakan tangan kosong pasal ini merupakan perlawanan timbal balik. Ianya akan berlaku lagi perlawanan round kedua untuk Desumnika. Sekiranya perlawanan tersebut berakhir dengan 2-1 sekalipun, aku boleh mengatakan yang kita masih selesa lah untuk cuba melangkah ke pusingan yang seterusnya. Tapi dengan gol penyamaan yang berjaya dilakukan oleh Ferguson ini, ianya bagi aku boleh a bit struggle juga untuk mendapatkan kemenangan di Likas, tapi membuatkan kita punya perjalanan menjadi agak lebih mudah lah sekiranya sekali kita tewas 2-1. Okey, Melaka bermain dengan 10 orang apabila pemain import mereka dilayangkan kad kuning yang kedua hasil daripada VAR kerana mengasari Gary Steven Robat, dan kita dapat mengawal perlawanan tersebut, mengasak kubu Melaka dengan sebaik-baiknya. Walaupun aku katakan mengasak di sini sebelum sampainya minit ke-80, tidaklah begitu macam agresif pun asakan yang kita lakukan. Seringkali kita berjaya memintas bola, lepas tu cuba untuk membawa kembali bola tersebut berhampiran dengan kotak D Melaka, tapi apabila masuk berhampiran kotak D siap, terus pergerakan kita menjadi lambat, so membuatkan pemain Melaka berjaya untuk kembali mengerumuni bahagian pertahanan mereka atau membuat defensive shape mereka, defensive shape mereka memang ketara lah. Mereka bermain low block lah selepas keluarnya pemain ke-11 mereka tu. So di sini aku merasakan sepatutnya Sabah FC sudah start bermain agresif sebenarnya tanpa menunggu 10 minit terakhir. Sekiranya benda tu sekiranya benda tu dilakukan lebih awal, dengan peluang-peluang kita miliki jugalah sebenarnya, aku yakin kita boleh memiliki kemenangan pada perlawanan ni. Again, aku agak kecewa lah macam percaturan sebelum sampai ke minit 80 tu tidak dilakukan dengan seagresifnya. Kemasukan
meletakkan 3 penyerang di bahagian hadapan tidak lakukan lebih awal. 3 penyerang tu maksud aku selepas masuknya Azhar Haras, selepas masuknya Farhan Roslan, barulah Fergus Tierney ditolak ke hadapan bergandingan dengan Adi Muyajic. Selepas tu apabila Haras dimasukkan, walaupun beliau tidak berada bergandingan 3 hadapan tu, cuma kelibat Azhar Haras di bahagian tengah apabila menghampiri kotak D itu memang cukup ketara jugalah dengan memiliki beberapa bola membawa bola berdekatan dengan kotak D juga membantu untuk mengucar-ngacirkan pertahanan Melaka. Tapi aku katakan sekiranya benda itu dilakukan lebih awal, ianya akan memberi pressure lebih awal lah, untuk tekanan lebih awal untuk pasukan Melaka yang sudah pasti aku rasa akan memberi efek juga untuk mentaliti mereka, dan mungkin juga boleh membuka ruang dan mereka juga mungkin boleh melakukan kesilapan lebih awal di dalam perlawanan tersebut. Itu yang aku perhatikan lah untuk perlawanan menentang Melaka. I'm glad to see Gaby beraksi dengan minit masa yang cukup besar pada perlawanan ini. Dia juga memberi contribution yang cukup besar dari segi bertahan dan juga menyerang Sabah FC. Melihat Robinson berada di bahagian right back tu, aku nampak macam defensively dia okay. Tapi kalau kita mau left back tu dia okay lah, defensively dia okay. Tapi kalau kita bercerita mengenai contribution dia untuk menyerang, tidak ada wujud di situlah seperti mana kita miliki sebelum ni. Apabila masuknya Ardi Nash, baru aku nampak position right left wing back kita tu tinggi, sudah start membantu bahagian serangan. So itu adalah perbezaan kedua-dua individu tersebut lah. Seperti mana anda katakan, macam ada aku baca komen lah macam yang kita masih mempunyai pemain dalam skuad ni, kenapa perlu risau ketiadaan Daniel Ting, kenapa perlu risau ketiadaan Stu. Kena ingatkan sekali lagi, level dua individu ni dengan apa yang kita miliki ni cukup berbeza. Dua individu terdahulu ni sudah beraksi di peringkat tertinggi, maksud aku di international. Salah satunya pernah memenangi Piala Malaysia, menundukkan JDT, so mempunyai satu lagi pengalaman yang cukup besar, dan unfortunately dua tersebut sudah kita tidak miliki. Jadi kita kekurangan individu yang mempunyai pengalaman tersebut. Apa yang kita miliki memang mampu, cuma again mereka tidak mempunyai pengalaman tersebut yang membuatkan level mereka tidak setanding itulah. Mereka mampu untuk beraksi, mereka boleh untuk berada di posisi tersebut, tapi tidak cukup berada di level seperti mana kedua pemainnya telah meninggalkan klub Sabah FC ni lah guys. So itulah dia guys, aku punya sedikit rumusan mengenai perlawanan round pertama untuk pembukaan saingan Piala Malaysia ni. Jadi bagaimana pula pendapat anda untuk persembahan Sabah FC pada perlawanan ni? Letakkannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.